Assalamualaikum, nama aku Shadows and selamat datang ke satu lagi episod dalam segmen Kisah Sihir. Segmen Kisah Sihir merupakan satu segmen yang aku perkenalkan dalam channel aku, di mana aku akan berkongsi dengan korang kisah-kisah sihir yang pernah berlaku ataupun yang diamalkan oleh orang satu ketika dahulu ataupun yang masih diamalkan oleh sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Awal sekali kepada semua subscriber aku yang telah subscribe ke channel aku mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan korang semua terhadap channel aku, and kepada semua viewers baru aku yang sedang menonton His Shadows channel. Kalau korang berminat dengan konten-konten sebegini, korang boleh sepak butang like dekat bawah, and korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Korang tak adalah miss mana-mana video yang baru aku uploadkan. Pada episod hari ni aku akan berkongsikan dengan korang pasal satu sihir yang diamalkan oleh kebanyakannya lah oleh peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Korang mesti dah tahu sihir apa benda ni kan. Sihir ni dinamakan sebagai sihir pelaris. Macam aku cakap tadi, sihir pelaris ni bukan satu benda yang asing bagi kita. Kita sentiasa mendengar benda yang berkenaan dengan kisah sihir ni, di mana sihir tersebut akan macam menarik minat pelanggan dia untuk datang ke kedai, dan makanan-makanan ni semua padu-padu gitu. Inilah dia sihir pelaris. Pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang apakah itu sihir pelaris, and also macam mana kita boleh mengetahui sama ada kedai itu menggunakan pelaris ataupun tidak, and macam mana kita boleh mengelakkan diri kita daripada terkena sihir pelaris tersebut. And macam biasa, setiap kisah aku yang berkenaan satu kisah sihir ni adalah kisah yang sebenar yang pernah berlaku, and aku akan kongsi dengan korang satu kisah yang berkenaan dengan sihir pelaris ni yang digunakan oleh salah satu peniaga dekat satu tempat ni lah. Nanti kalau korang nak tahu kisah apa ni, korang kena stay tune lah. Alright, tanpa membuang masa, jom kita layan episod kisah sihir pelaris. Alright, apabila kita bercakap tentang sihir pelaris ni, benda ni akan sentiasa menjadi bualan, especially dalam perniagaan kedai makan. Dia selalunya terlibat dengan kedai-kedai atau gerai-gerai yang menjual makanan. Pelaris ni dalam konteks bahasa lah, dia macam lebih kurang digunakan ayat seperti jampi atau ilmu yang boleh menggalakkan sesuatu. Perniagaan menjadi laku. Macam aku cakap tadi, biasanya digunakan untuk melaris barang-barang makanan. Macam mana diorang guna pelaris ni? Apa kaedah-kaedah yang diorang gunakan untuk memastikan yang kedai diorang ni, ramai pelanggan, makanan sedap, and then kedai-kedai di sekeliling diorang tak laku, kedai dia je yang laku. Apa kaedah diorang gunakan? Antaranya adalah menggantung sesuatu, seperti tangkal atau apa pun, menanam di sama ada sekeliling kedai ke, atau bawah meja ke, atau mana-mana lah, as long as berdekatan dengan kedai tersebut, atau menggantung nota-nota yang mempunyai jampi-jampi yang tertentu. Sama ada macam aku cakap tadi, dia gantung ke simpan bawah laji dekat kaunter ke, simpan belakang kabinet ke, mana-mana, ataupun tempat diorang masak, diorang akan letaklah nota-nota jampi ni. Tapi yang selalunya kita dengar lah, selalu diorang menggunakan tangkal. Tangkal ni kadang-kadang boleh nampak, kadang-kadang kita tak tahu pun, nampak macam dekor je, tapi benda tu tangkal pelaris. In the end walaupun pelaris ni dia ada macam-macam kaedah macam cakap tangkal lah, apa benda, semua benda tu, tapi dia punya sumber asli dia still basically menggunakan jin untuk melariskan kedai makanan tersebut. Memang semua benda-benda ni, macam kita sebagai orang Islam, kita tahu bila guna pelaris, kalau pelaris tu bukan pelaris yang orang kata pelaris yang salah lah, obviously akan menggunakan bantuan daripada jin. Kedai yang menggunakan pelaris ni, dia akan membuat kedai tersebut nampak menarik walaupun hamba sebenarnya, tapi bila customer ke pelanggan lalu ke, dia tengok kedai tu macam wow, cantik, ataupun wow, bau ke apa ke,
And then kalau bila diorang masuk, and bila diorang rasa makanan yang dimasakkan di dalam kedai tersebut sedap dia, lain macam sampai tak boleh nak stop, berhenti makan semua. Dia non-stop pap. Tapi satu je, jangan korang fikir kedai-kedai yang nampak memang cantik yang tak menggunakan pelaris, korang tuduh pula kedai tu guna pelaris. Tak, dia bukan macam tu, okey? So, amalan menggunakan pelaris dalam bentuk fizikal ataupun sihir adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ini kerana perbuatan tersebut menandakan seseorang itu sudah bergantung pada pelaris tersebut dan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, which membuat perkara ni satu amalan yang kurafat dan boleh mendorongkan seseorang itu berlaku syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kena ingat menggunakan pelaris ni bukan sahaja tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah ia juga boleh memberi kesan penganiayaan kepada peniaga lain yang jujur dalam perniagaan dia. Dan selain tu, perbuatan ini juga dipengaruhi oleh sesetengah peniaga yang mempunyai sifat tamak dan juga hasad dengki. So, nampak banyak benda yang boleh efek kan. Benda nombor satu, tak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And then lepas tu kau aniaya peniaga-peniaga lain yang jujur. And then lepas tu kau boleh mempengaruhi orang yang contohnya dia tak tahu apa-apa pasal pelaris ni. Dia tengok and then lepas tu dia nampak kau pun macam menggalakkan, and dia pun buat juga benda yang sama sebab dia pun tamak nak harta semua bagai. And ada perasaan hasad dengki. Kau pun dah menggalakkan orang-orang lain untuk menggunakan pelaris, which is not right lah kan. Senang cerita, okay, tak payah guna sihir, niaga betul-betul lah. Alright, rezeki tu in the end datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bukan daripada pelaris tu. So, ada juga yang berfikiran contohnya lah, jika amalan ini diamalkan, dia akan merasa macam dia tak dapat apa-apa balasan lah dalam dunia. Dia ingat macam, okay, ni hanyalah satu sumber lain yang untuk aku melariskan perniagaan aku. Contoh dia fikir macam tu lah. Tapi silap dia. Ini kerana terdapat sebuah hadis yang penting untuk dijadikan renungan bagi individu yang ingin berniaga, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya para peniaga ini akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan yang berdosa, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat kebaikan dan jujur. Riwayat Al-Tirmizi. So nampak Nabi Muhammad SAW telah berpesan jangan sesiapa yang fikir menggunakan pelaris ni macam fikir macam takkan ada balasan. Setiap benda yang dilakukan, benda yang baik, benda yang jahat, akan ada balasan di hari akhirat nanti. Okay, kita akan dipersoalkan segala benda yang kita lakukan dalam dunia ni. Alright, so fikir elok-elok sebelum melakukan sesuatu, and especially bila berkenaan dengan benda-benda yang seperti pelaris ni, seperti sihir ke apa benda, semua benda yang tak bersamaan dengan agama kita. So kena jaga-jaga dalam bab tu, jaga iman kita. Alright. Okay, so macam mana kita nak tahu apa petanda-petanda orang yang gunakan pelaris ni? Ni aku nak kongsikan dengan korang. Aku adalah baca sini sikit, lepas tu adalah aku dengar orang-orang tua aku kongsikan dengan aku, dan orang-orang kampung ada kongsikan dengan aku. So aku nak kongsikan sikit macam mana kita nak tahu petanda-petanda yang kedai tersebut menggunakan pelaris. So antara contohnya adalah benda yang memang terang-terang ternampak. Contoh macam ada tangkal. Tangkal tu korang tengok macam sekali imbas macam ni lain macam tangkal ni kan, kenapa macam pelik-pelik dia punya bentuk dia semua bagai. Ada kemungkinan benda ni boleh jadi pelaris. Ataupun tergantungnya azimat-azimat atau tulisan-tulisan Jawi. Ni kena jaga-jaga. Dan jangan disangkakan tulisan Jawi itu adalah petikan-petikan daripada ayat Al-Quran. Sebab ada beberapa kali Jabatan Agama Islam kita dekat Malaysia ni melakukan spot check dan diorang nampak macam ada frame-frame yang ada tulisan Jawi semua. Ramai fikir itu adalah petikan daripada ayat Al-Quran. Bila di-inspect balik, dia bukan petikan daripada Al-Quran pun. And bahasa Jawi tu diorang tak boleh fikir apa benda yang tulisan tu tulis. So kita kena berjaga-jaga. Tak semestinya tulisan Jawi tersebut berasaskan daripada Al-Quran. So ni kena jaga-jaga. Okay? Dan satu lagi, bila kau makan dekat kedai tu, contoh kau dah masuk kan, kau nampak kedai ni menarik, kau masuk, kau order makan, kau makan dekat situ, makanan dia sedap, kau tak boleh nak stop, kau non-stop sap. 2-3 pinggan kau habis kan. Lepas tu
Lain kali kau datang balik kat kedai tu, kau tak nak makan kat situ, kau nak tapau. Kau pun tapau makanan yang sama yang selalu kau makan. Bila kau sampai rumah, makanan tu rasa hambar, rasa macam menyedihkan. Dia tak ada kick yang sama seperti kau makan dekat kedai tu. And ada beberapa insiden di mana ada orang akan cakap, oh, makanan yang ditapau daripada kedai yang menggunakan pelaris, makanan tu tiba-tiba berbau busuk. And then makanan tersebut ada ular pula. Ular dahsyat mat. Salah, makanan tersebut ada ulat-ulat lah, apalah semua. Ini semua antara petanda-petanda yang kedai tersebut menggunakan pelaris. And satu lagi, korang asyik terbayangkan kedai tersebut kan. So bila korang dah pernah masuk kat kedai tu, korang dah pernah makan kat makanan dia kat situ, and then bila korang balik, korang mesti terbayangkan angau dengan kedai tersebut. And member recommend kedai-kedai lain yang lagi sedap semua, tapi kau tak nak. Kau still terbayangkan pagi, petang, siang, malam, pergi office, pergi sekolah, pergi mana-mana sekalipun. Oh, kedai tu sedap macam tu. Dia sampai dia macam pukau ke apa benda, aku tak tahu. Okay, aku minta mungkin ayat aku salah. Sampai kau asyik terbayangkan restoran tu kan, asyik nak makan benda yang sama je kan. So ada kemungkinan kedai tersebut menggunakan pelaris. Okay, and aku just nak bagi tahu, tak semestinya apa yang dibahaskan ni boleh membuatkan benda tu kedai tersebut menggunakan pelaris. Alright, tapi benda yang paling ketara, kalau makanan yang kau makan kat situ sedap and then kau bawa balik, benda tu jadi lain macam and bau busuk, ada ulat padahal masih fresh, then kau kena tepuk dada tanya dirilah. Senang cerita. Tapi kalau kata macam terbayangkan ke apa ke, itu depend juga. Kadang-kadang ada je kedai-kedai makan yang kadang kita terbayangkan ataupun kita ada mengidam ke apa. Tak semestinya kita mengidam makanan tersebut, ada kedai tersebut mempunyai pelaris. Tak semestinya macam tu. Okey, ini adalah antara petanda-petanda yang berkemungkinan kedai tersebut menggunakan pelaris. Tapi kita cubalah sentiasa bersangka baik. And also, yang paling penting sekarang is that since kita dah tahu pelaris ni, apa benda pelaris ni, kita dah tahu apakah petanda-petanda yang mungkin kedai tersebut menggunakan pelaris. And sekarang nak kongsikan dengan korang macam mana kita boleh mengelakkannya. So, dia salah satu cara lah untuk mengelak. Okay, so kita sebagai agama Islam, satu cara je kita nak mengelak. Okay, ke mana-mana lah sekalipun kita pergi ke, kita nak pergi kedai makan ke, kita nak pergi mall ke, kita nak pergi mana-mana sekalipun, kita sentiasa diajar untuk membaca doa-doa tertentu supaya diri kita selamat daripada segala ancaman, sama ada daripada manusia, sama ada daripada jin, binatang dan semua tu. So kita make sure kita praktis, yang kita amalkan setiap benda yang kita lakukan, and kita tawakal selebihnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kita dilindungi daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Alright, so itu antara sedikit orang kata biografi lah, okay, pasal pelaris. Macam mana kita nak tahu semua benda tu, okay. And sekarang ni aku nak berkongsikan dengan korang kisah benar yang pernah dikongsikan kepada aku, and orang tu tak lain dan tak bukan ahli keluarga aku sendiri yang berada di kampung aku, berkenaan dengan satu kedai makan yang ada dekat situ. So benda ni berlaku sebelum COVID. Alright, so let's layan kisah sihir ni. Okay, so macam mana yang korang, yang mana subscriber aku yang follow aku daripada first episode sampai sekarang, korang kebanyakan yang mungkin dah tahu aku ni berasal daripada Perak. And kampung aku tak nak go into too detail sebab kampung tersebut, kalau sekali once aku cakap pasal benda ni, diorang semua akan tahu, and aku tak nak burukkan tempat tu. Sebab apa? Kedai makan tersebut masih ada tapi dah diambil alih oleh orang lain. So untuk just nak kongsikan, cerita ni pendek je, tak panjang pun, just nak kongsikan kisah ni, nak dijadikan cerita. Ada satu kedai makan ni dekat kampung aku, famous dengan masakan nasi lemak dia. Okay, tiap-tiap hari tak ada kurang lah. Okay, barisan untuk beli nasi lemak tersebut panjang gila lah. Memang panjang sampai orang kata 2-3 shop lot lah, macam tu dia punya queue untuk beli nasi lemak tersebut. So pada awalnya tak ada siapa pun nak syak
apa kan, tak ada nak terfikir pun kedai ni guna pelaris lah, apalah semua benda tu. And kebanyakannya selalu memang makan dekat situ, and kalau ada yang bungkus pun tak ada lah ada sesiapa yang komplain kata macam aku cakap tadi ada masalah ke apa benda semua kan. So mungkin dia ni guna pelaris yang power. Terpulang lah tengok pada keadaan. Okay, so kedai tersebut dia macam warung biasa je. Okay, warung bawah pokok lah dia punya kedai ni. Sehingga kan ada satu hari ni lah, okay, ada satu, aku tak ingat sama ada ustaz ataupun orang masjid. Okay, dia ni bukan nak kata ada kelebihan untuk tengok nampak benda-benda, tapi dia boleh merasa atau akan nampak macam bayangan-bayangan yang bila sesuatu tempat tu tak kena lah. Okay, lelaki tersebut aku bagi nama dia Firdaus. Firdaus bukan nama sebenar. Okay, so Firdaus ni dia memang orang kuat masjid lah dekat kampung aku ni. So dia bukan jarang, dia tak pernah tahu ataupun tak pernah tahu, tak pernah dengar, tak pernah makan dan lihat kedai ataupun warung yang jual nasi lemak famous tu. Okey. So satu hari ni orang-orang kampung pun macam sembang-sembang lah. Okey, macam cakap, "Oi, makanan ni sedap, makanan tu makanan nasi lemak ni memang sedap lah. Kau kena try semua benda." And then Firdaus ni macam tak pernah pula aku dengar pasal kedai nasi lemak ni. Kan? So ramai yang akan jam, kau duduk dekat kampung ni punya lama takkan kau tak tahu ada apa kedai nasi lemak tu. Dan Firdaus ni macam, tak serius, aku memang tak tahu yang ada kedai nasi lemak ni. So disebabkan ada perasaan ingin tahu, so Firdaus pun ada, besok pagi awal-awal kita gerak pergi kedai nasi lemak tersebut. Dia nak try lah. Pada keesokan harinya Firdaus dan rakan-rakannya pun pergi dekat kedai tersebut. So ni dalam pukul 6, pukul 7 macam tu lah, sebab kedai tu memang buka awal, sebab dia buka sampai pukul 10, 11 macam tu lah. Lepas tu dia tutup. Dia bukan full day ke apa. So Firdaus dan rakan-rakannya pun pergilah dekat kedai tersebut. And then alamak potong. Ingat pergi awal adalah Chan kan, tak ramai orang. Rupanya pukul 6 lebih dah ada ramai orang. Apa? Kau bayangkan nampak betapa famous kedai tu. So terpaksa lah queue macam biasa. And dia pelik dia macam that. Mungkin sebab ramai orang. Okay, ni aku rasa mungkin sebab ramai orang. Selalunya kalau kita fikir kalau ramai orang ada satu point memang makanan kau akan habis. Okay, melainkan kau ada dapur dekat situ. So macam kedai ni dia tak ada dapur kat situ. Dia macam warung biasa yang memang orang bawa makanan daripada rumah yang dimasak and bawa kat kedai tu. So okay, fine. Firdaus fikir by the time sampai giliran dia untuk beli makanan tersebut, dia risau macam makanan tu bakal habis. Tapi keadaan berpihak pada dia, and dia makin lama dia makin dekat lah dengan tempat nak beli makanan tersebut, nasi lemak tersebut. So elok dia dah nak sampai dekat tempat tu, tiba-tiba dia rasa tak selesa. Dia rasa macam ada bahang-bahang, dia rasa panas. Okay, time tu dalam pukul 7 lebih kot. Pukul 7 lebih matahari pun baru nak keluar. Tak ada rasa panas sangat. Kau still rasa sejuk-sejuk embun lah orang cakap. Tapi Firdaus ni dia rasa macam kenapa aku rasa macam tak selesa lah. Macam ni. So Firdaus try tanya member-member dia, kau rasa panas tak? Member dia semua cakap, mana ada panas, masih sejuk lagi semua. Kau nampak kita semua pakai long sleeve kan. Dengan aku sekali pakai long sleeve. Mana panas, sejuk. Firdaus rasa macam tak selesa tau. Dia rasa macam ada benda yang tak kena dengan tempat tu. Makin dekat dia dengan tempat nak ambil nasi, makin dia rasa tak selesa. So dia dah sampai dekat dengan tempat tu, tinggal lagi 2 orang sebelum periuk nasi tersebut. And then entah macam mana dia terdetik nak pandang atas. Okay, dia terdetik nak pandang atas. Elok dia pandang atas, alangkah terkejutnya bila dia nampak sesuatu sedang bergayut di atas pokok and sedang meludah ke dalam periuk nasi lemak tersebut. So korang bayangkan, dia nampak benda tu tengah gantung, pui macam tu. Tak kejam, elok dia nampak benda tu, dan dia tiba-tiba dia rasa macam dia start nampak macam benda-benda dah tak kena dengan kedai tu. Dia nampak seekor, dan dia nampak lagi satu seekor kat sana kat sini semua. Sambil orang yang tengah makan kat kedai tu nampak seperti ada jembalang ataupun ada makhluk yang tengah duduk dengan diorang, tengah buat macam sama ada tengah macam baca jampi ke, tengah meludah ke atas makanan tersebut. And ramai yang tengah makan pada masa tu tengah syok lah, macam tak sedar apa yang tengah berlaku. And then Firdaus terus, wow, apa benda ni? Dan member dia, kau apa hal? Kenapa nak stop dah gila dengan kita ni? Dan Firdaus tarik member-member dia ke tepi. Dia cakap,
kita kena buat sesuatu. Sebab apa? Aku nampak benda-benda tak manis dekat tempat ni. So, member-member Firdaus ni memang tahulah kalau Firdaus cakap macam tu, ada benda yang tak kena. So, diorang dengan berat hati, ialah perniagaan orang kan. So, kalau ibarat kalau kau buat benda ni macam kacau lah. Tapi ini juga adalah kebaikan penduduk-penduduk dekat kampung tersebut. So, Firdaus dan rakan-rakannya pergi membuat laporan kepada Jabatan Agama Islam dekat kawasan tersebut untuk buat siasatan. And kebetulan Jabatan Agama Islam pun datang ke kedai tersebut and membuat semakan, dan mereka terjumpa banyak benda yang menyerupai seperti macam tangkal-tangkal, ada nota-nota berjampi, and ada macam-macam benda lah dekat gerai tersebut. And automatically pemilik kedai tersebut kena bawa ke kaunseling satu, and also kedai tersebut harus stop. And ramai lah, dah macam angin lah, dah berapa lama, berapa tahun kau makan nasi lemak kat situ untuk dapat tahu yang kedai tu rupanya guna pelaris. And then plus macam Firdaus pula nampak pula jin tu tengah ludah baik dari pokok sampai ke mana nasi lemak tersebut. Patutlah nasi tu memang lemak. Tapi what happens that, yelah, kaunseling tu satu, aku pun sekarang tak tahu apa dah jadi dengan pemilik kedai tersebut. Tapi apa yang aku tahu, baru-baru ni, bukan baru ni, dalam bulan lepas ke 2 bulan lepas, aku balik ke kampung aku. Kedai tu masih ada tapi diuruskan oleh pemilik yang lain. Okay, and dia tak jual nasi lemak dia macam dia buka dari pukul 10 sampai pukul 6 macam tu, tak silap aku. Dia jual lah lauk-lauk campur semua benda kan. Tapi masalah ada, ramai orang kampung yang tak tahu kedai tersebut ada kena-mengena dengan pelaris. So, diorang macam risau nak pergi kat kedai tu. So, nampak macam tak ramai orang lah. So, aku kesian ke aku tengok pemilik kedai tersebut. And aku sendiri pun, aku nak pergi beli pun, sebab aku dah dengar cerita tu pun, aku pun risau juga kan. Biasalah persepsi tersebut kan. Bila once kau dah kena rush macam tu, dan ramai orang-orang kampung semua dah tahu. Sebab kawasan kampung kan besar mana je kawasan kampung. Sekali satu berita keluar, satu kampung baik tahu. So, nampak tak impact dia. Walaupun benda tu dilakukan oleh orang lain, tapi end up orang yang jujur lah, orang yang berniaga secara jujur yang kena tempias orang yang melakukan perkara-perkara yang tak senonoh ni, seperti sihir ataupun pelaris ataupun apa-apa yang tak elok lah sekalipun. Okay, alright, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah sihir aku pada hari ini. Aku sorry lah lambat sikit pasal kisah sihir, tak silap aku baru beberapa episod je. Okay, aku banyak buat konten-konten yang lain pada waktu yang sama. So, alhamdulillah aku dapat peluang untuk keluarkan satu lagi kisah segmen kisah sihir. Okay, salah satu segmen kisah sihir. And kalau korang suka pada konten aku pada hari ini, korang boleh tekan butang like, share, and jangan lupa subscribe kepada semua viewers baru aku yang masih belum subscribe ke channel aku. Sebab berdasarkan graf analitik YouTube yang aku tengok, banyak viewers yang baru tapi korang tak subscribe. Kenapa? Tapi tak apa, itu semua pilihan masing-masing. Okay, macam aku selalu bagi peluang untuk korang tengok video-video aku. Kalau korang suka, korang boleh subscribe ke channel aku. And banyak lagi konten-konten yang macam ini akan aku keluarkan, insya-Allah. Kalau tiada masalah, kalau tiada halangan, banyak lagi lah konten yang macam ni aku akan keluarkan. Alright, so sehingga kita berjumpa di konten yang akan datang, di kisah sihir yang akan datang, ataupun apa-apa yang akan datang, aku mengucapkan terima kasih kepada semua viewers aku yang tengah menonton konten aku sekarang ni, and also kepada semua subscribers aku yang telah support aku sampai ke hari ni. And by the orders of the shadows, macam biasa, stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.